Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Muhammad Tajuddin, Muhammad Rasdi. Dan pada YouTube kali ini saya hendak membuat ulasan tentang apakah niat parti politik yang mengungkit Mei 13. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua sedia maklum bahawa kejadian Mei 13 itu adalah kejadian yang paling buruk di dalam sejarah negara kita, yang melibatkan lebih daripada 1,000 kematian dalam satu sumber dan kurang daripada 1,000 kematian dalam sumber yang lain. Jadi kebanyakan kejadian ataupun kegiatan yang berlaku pada ketika itu sukar diketahui hujung pangkalnya. Tetapi apa yang saya ingin katakan pada hari ini adalah ada parti politik yang personalitinya cuba mengungkit Mei 13 dengan cara melaga-lagakan antara kaum, iaitu dia akan memberi kesalahan satu kaum kepada kaum yang lain. Kemudian ada juga yang cuba mengait-ngaitkan personaliti politik. Personaliti politik ini berucap demikian, maka ini mengakibatkan demikian. Dan akhir sekali, yang selalu dilakukan adalah ugutan. Kalau tidak mengundi, maka akan terjadi Mei 13. Jadi ini menunjukkan bahawa parti politik tersebut ataupun personaliti di dalam parti politik tersebut hanya berminat untuk mengait ataupun mengaut undi semata-mata untuk menakut-nakutkan dan memecah belahkan kaum, supaya satu kaum akan mengundi calonnya atau dirinya sendiri. Tuan-tuan, kalau kita nak menang undi, kita harus guna fakta-fakta dalam ekonomi, fakta-fakta dalam sosial, dan fakta-fakta yang dalam sejarah, serta fakta-fakta di dalam sains dan juga di dalam perihal lain. Kita tidak patut menggunakan perkara-perkara yang tidak menjadi fakta jelas. Contohnya Mei 13. Dari sudut akademiknya, susah kita nak tahu siapa yang salah, siapa yang mula dulu, adakah satu kaum atau kaum yang lain, ataupun kenyataan-kenyataan politik mana yang akhirnya melibatkan kejadian berdarah sedemikian. Memang sukar seorang akademik untuk mencari sumber-sumber yang sahih. Yang pertama, tidak ada rekod yang saya tahu yang jelas yang boleh diberikan secara sukarela dan sebagainya. Terdapat juga rekod-rekod yang terhad di atas akta rahsia, dan saya sendiri telah berjumpa beberapa diplomat ataupun pegawai-pegawai bukan Malaysia yang bertugas seketika itu, yang mereka beritahu saya bahawa mereka tidak boleh memecahkan rahsia. Jadi dalam keadaan begini, bagaimana kita nak tahu? Yang saya pernah jumpa juga adalah kubur yang dikatakan Mei 13, dan saya lihat dalam kubur itu tersebut banyak orang-orang Cina ataupun orang-orang yang tidak dikenali, dan juga ada satu atau dua nama orang Melayu dan juga nama orang India. Sebabnya ketika kejadian itu bergelimpangan mayat, dan ada yang dikatakan macam-macam cerita yang susah kita nak verifikasikan, yang mana tidak dapat mengenal pasti siapa dah yang mati, siapa dah yang mula dulu dan sebagainya. Jadi dalam kajian sejarah ini memang satu perkara yang cukup tidak jelas. Kita tak tahu fakta-fakta yang jelas. Dan memang dari sudut penyelidikan sejarah pun, kita hanya dapat naratif-naratif daripada sumber ini, sumber itu dan sebagainya. Jadi naratif-naratif ini akan memberi penjelasan kepada
apa yang dikatakan perkara yang berlaku. Kalau kita baca buku Lee Kuan Yew, The Singapore Story, dia akan memberi satu versi. Kalau kita membaca buku A Doctor in the House Tun Mahathir, beliau memberi versi yang lain kepada kejadian yang sama. Jadi kalau kita baca penyelidik Melayu, bunyi dia sekian. Kalau kita baca penyelidik bukan Melayu dan buku-buku bukan Melayu yang mengatakan rekod-rekod daripada Britain dan sebagainya, maka mereka memberi cadangan yang selainnya. Jadi inilah dia sifat sejarah, tuan-tuan. Susah kita nak pinpoint ataupun pastikan siapakah yang mula dulu, siapakah yang boleh disalahkan dan sedemikian. Tapi apakah fakta yang kita dapat tahu? Fakta yang tak boleh kita ketepikan. Yang pertama, faktanya adalah ramai yang mati. Itu tak boleh siapa-siapa menafikan. Kuburnya ada. Beberapa kubur yang melibatkan beratus-ratus orang. Ada juga yang kita tak tahu kata beribu orang. Fakta kedua, memang terjadinya isu-isu di mana ahli-ahli politik mengapi-ngapikan keadaan kerana pada ketika itu perikatan telah kalah ataupun telah tidak dapat mempertahankan kerajaan, maka banyak personaliti politik yang sini masih hidup telah mengambil tindakan untuk mengambil kesempatan bagi menumbangkan pemimpin parti-parti masing-masing. Jadi ini pun satu fakta yang kita boleh lihat bahawa fakta yang tidak dapat kita ketepikan, iaitu fakta cara berceramah ataupun cara demonstrasi ataupun bermeriah-meriah selepas kemenangan politik yang berlebih-lebihan, ejek-ejekan yang keterlaluan, maka ini telah menjadikan keadaan yang cukup buruk. Jadi inilah yang kita tahu. Dan saya lebih suka mengambil sikap bahawa kita patut mendapat pengajaran ataupun lebih kepada pengajaran kepada Mei 13. Yang pertama, janganlah kita sengaja-ngaja mengapi-ngapikan perkauman, iaitu seperti baru-baru ini Tun Mahathir mengatakan bahawa tak baik kita cuba mempromosikan negara sebagai negara berbilang kaum kerana negara ini mempunyai sifat kemelayuan. Ini memberi cadangan satu pemisahan atau pemulauan beberapa kaum ataupun kaum di antara yang lain. Jadi kita tidak patut buat demikian. Ada juga ahli politik yang mengatakan orang-orang bukan Islam, iaitu bukan Melayu, yang mudah disogok, korup dan juga tidak patut dan tidak layak menjadi pemimpin di dalam sebuah negara Islam. Jadi ini semua adalah mengapi-ngapikan keadaan. Saya juga pernah mendengar ada ahli politik yang menggunakan konsep ataupun menggunakan kata-kata saya rindu Mei 13. Apa perkataan ni? Ini adalah ugutan. Dan juga malangnya di dalam kes Jawi, di mana orang-orang muda Melayu cuba mengapi-ngapi keadaan dengan ugutan Mei 13. Nasib baiklah polis telah memberi kata dua dan perkara itu tidak jadi pergaduhan dan sebagainya. Jadi Mei 13 ataupun Mei 13 ini memberi satu pengajaran kita bahawa semua pihak bersalah. Jangan kita kata satu pihak tu betul, satu pihak tu salah. Kalau kita buat begitu, maka sampai bila-bilalah kita akan memainkan senario orang ini salah, orang itu tak salah, orang ini menjadi mangsa, orang itu adalah orang yang membuat perkara buruk. Bagi saya, biarlah semua bersalah. Pihak ini pun bersalah, pihak itu pun bersalah. Yang penting jangan kita buat lagi. Ya, kalau kita tak belajar macam itu,
maka perkara ini akan diungkit-ungkit selama-lamanya, dan ia menjadi satu pemisahan di antara kaum-kaum di negara ini. Jadi kita juga seharusnya memberi pendidikan hormat menghormati di antara kaum dan budaya serta agama. Ini adalah peranan pendidikan, sebab kita tak hormat orang lain yang mudah kita terpengaruh dengan hasutan. Pun juga kita harus belajar bahawa kita kena hidup dalam perumahan yang berbilang bangsa, berbilang kaum. Tetapi kini telah wujud kaum semua satu kaum sahaja. Jadi ini satu benda yang tidak baik dan harus diteliti semula. Perancangan, demografi, pekerjaan dan sebagainya. Kita lihat pasukan polis hanya satu kaum, ketenteraan pun satu kaum, dan juga kaki tangan awam lebih 80% satu kaum. Jadi perkara ini harus diperbetulkan. Dari sudut ekonomi, keseimbangan kaum tu saya sudah nampak. Tetapi malangnya banyak berlaku rasuah, tirisan keuangan, maka tidak dapat dibantu orang-orang yang miskin daripada semua kaum. Jadi itulah saja yang saya ingin sampaikan, iaitu bahawa mana-mana parti politik yang mengungkit Mei 13 mesti atau pasti tidak ada niat yang baik. Seharusnya dan semestinya niat dia adalah buruk. Niat dia adalah untuk meraih ataupun mengait atau mengaut undi. Dan ini tidak sepatutnya kita memberi laluan kepada parti politik sedemikian yang nak memporak-perandakan negara kita. Yang faktanya adalah kita tak tahu siapa yang salah, tuan-tuan. Tanya siapa-siapa pun, kalau dia kata orang ni salah, itu saya berani cakap sebagai ahli akademik, tak boleh hidup di dalam keadaan akademik. Tetapi kalau dalam keadaan kita sentimen, kita memihak kepada satu kaum, memihak kepada satu agama, sudah tentulah kita akan kata, sudah tentulah kita yang betul dan orang lain yang salah. Ini bukan caranya, bukan cara kerohanian dan bukan cara akademik atau cara sebaik-baiknya untuk hidup bersama. Jadi itulah mesej saya. Berhati-hati mendengar kalau ada yang mengungkit tentang 13 Mei, maka orang itu tidak sepatutnya kita lantik menjadi pemimpin di dalam negara berbilang bangsa, berbilang kaum yang harus menepati kehendak pembentuk-pembentuk negara kita untuk hidup secara harmoni, secara tolong-menolong, seperti aur dengan tebing, berat kita pikul bersama, ringan kita jinjing bersama. Jadi ini sepatutnya menjadi slogan kita, bukan memecah belahkan rakyat dan juga jiran tetangga masing-masing. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.